Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini merupakan siri akhir berkenaan dengan kisah Pangkras Siam. Itu kita membincangkan tentang kesan dan implikasi kepada Perang Kedah Siam lah yang berlaku pada tahun 1821 hingga 1842. Okay, aku tak tahu lah pasal apa hari ni poster tak ada. Dia sibuk kot kawan yang buat poster tu lah. Okey, kesan daripada kita cerita daripada awal Okey, Perang Kedah Siam ni dia berlaku pada tahun 1821. Kemudiannya dia berakhir pada tahun 1842. Secara teknikal ataupun berdasarkan rekod-rekod, ia berakhir pada tahun 1842 bila mana Rama yang ketiga telah memutuskan untuk memulangkan semula Kedah kepada Sultan Ahmad Tajuddin akibat daripada penentangan yang dibuat oleh Tengku Mat Saad. Dan selain daripada itu, Raja Siam melihat kepada keadaan negeri Kedah yang tak ada orang, yang seperti mana saya sebut dalam siri yang ketiga kot ataupun yang ke semalam berkenaan dengan Langkawi, di mana sumpahan orang kata Padang Jarak Padang Tekukok tu bukan saja berlaku di Langkawi tetapi juga di Kedah lah. Okey, disebabkan tak ada orang, terutamanya di kawasan pelabuhan iaitu Kota Kuala Kedah sampailah kat Lok. Jadi tak guna kalau kita menakluk satu-satu negara tanpa kita boleh menggunakan tenaga yang ada, tenaga tempatan lah. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah-sejarah dunia, apabila satu-satu negara ditakluk, kebanyakan rakyat dia tu kita masih boleh guna tenaga kerja mereka tu untuk buat kita punya peperancangan lah. Benda ni lah yang mendatangkan keputusan oleh Raja Siam untuk memulangkan semula Kedah kepada Sultan Ahmad Tajuddin lah. Okey, menurut dua rekod ada orang cerita tanya saya pasal, adalah terbaca dalam komen tak salah saya pasal peranan Tengku Anum. Okey, Tengku Anum ni kalau ikut sejarah tempatan sejarah lokal menurut Atas Silsilah Kedah dan banyak penulisan-penulisan lokal mengatakan dialah adalah orang yang bertanggungjawab dalam proses perbincangan dan meyakinkan Raja Ligor untuk menyerahkan semula Kedah kepada Sultan Ahmad Tajuddin. Tapi berdasarkan dua rekod lain iaitu rekod British dan rekod Siam ni, mereka berpandangan lain yang mengatakan bahawa Tengku Anum ni telah terlibat dalam satu proses di mana sebelum Sultan Ahmad Tajuddin diberi semula tahta dia telah melobi untuk agar dia lah yang menjadi Sultan Kedah. Tapi nama Tengku Anum ni tidak dicatatkan di dalam Atas Silsilah sebagai Sultan Kedah. Ini satu perkara yang kena tengok lagi dan kena perlukan banyak kajian dan pembuktian. Sebab ini cuma orang kata coretan ataupun baca tulisan pendek yang menggambarkan siapakah Tengku Anum daripada pandangan Siam dan British. Okey, jadi Tengku Anum ni dia pernah menjadi Sultan Kedah selama lebih kurang 2 tahun lebih. Dan Tengku Anum juga dikatakan kalau ikut daripada rekod British Tengku Anum ni depa kata dia kejam dan dia tidaklah begitu membantulah Walaupun dalam rekod-rekod sebelum dia mengatakan bahawa Tengku Anum ni lah orang yang terlibat dalam terlibat untuk menyelamatkan orang Melayu di Ligor. Ini satu pandangan yang berlainan daripada apa sejarah lokal yang kita baca pada hari inilah. Dia terserahlah kepada tuan-tuan yang membaca ataupun mendengar syarahan saya ni. Terpulanglah pada penilaian tuan-tuan untuk menilai sejauh mana kebenaran ini. Walau macam mana pun saya agak berminat jugalah dengan watak Tengku Anum ni sebab kalau kita tengok Tengku Anum ni dia dalam rekod Berni paper Berni masa perang 1821 Tengku Anum ni telah pergi ke Siam, telah pergi ke Ligor lah dan raid, nama dia rekod pasal dia tu raid sampai 1830 dia balik mai. Kemudian bila tercetusnya penentangan Tengkukudin dia pergi semula ke Ligor lah. Dan kemudiannya pada tahun 1838 lebih kurang macam tu, selepas penentangan Tengku Mat Saad, dia telah melobi macam saya kata tadi dan dia dilantik oleh Raja Siam sebagai Sultan Kedah lah. Dan bersama-sama dengan beliau Tengku Anum ni ialah Tengku Hasan, iaitu pembantu dia. Dan menurut rekod British Tengku Hasan ni kemudiannya telah membunuh Luang Krok
Ni cerita sejarah Perlis ni memang ada sebut nama ni. Hampa tak payah risau. Okey, Luang Kerak ni telah dibunuh. Dia ni adalah penghulu Siam yang dilantik oleh Siam untuk memontah kawasan Kayang dan Perlis lah. Jadi lepas tu Kuala Hassan bunuh dia, jadi dia ada satu lompong sikit tentang macam mana Syekh Harun Jamalulail menjadi Raja Perlis lah. Syekh Harun ni dia pernah juga membantu Pakatan Kedah, iaitu Pakatan Tengku Mat Saad pada tahun 1838. Tetapi selepas tu cerita dia habis. Maknanya ada kosong lah dalam masa 2 tahun tu tentang sejarah Raja Perlis yang pertama ni. Ini pun kita kena kaji balik, kena tengok balik. Seterusnya, ada satu soalan semalam ditanya, kenapa Kedah boleh kalah sedangkan Kedah ada teknologi apa semua. Perang Kedah Siam ni kita kena tengok daripada segi strategi peperangan yang dibuat oleh Siam. Yang pertama sekali, strategi Siam ni, dia ada mata-mata. Apa yang saya duk faham ni, dia tengok lah apa keadaan situasi, macam mana keadaan muka bumi, dia dapat faham apa yang berlaku di Kedah. Dan kedua, mereka dibantu oleh orang-orang daripada dalam lah. Maknanya ada pengkhianat-pengkhianat yang tolong lah. Saya tak pasti kenapa ada pengkhianat ni, kalau sebab saya baca daripada semalam sepanjang siri saya menceritakan tentang sejarah Perang Kedah Siam ni, yang melibatkan tentang perebutan kuasa, terutama sekali dalam bidang biji timah. Okey, mungkin ada faktor-faktor lain yang kita kena tengok kenapa penglibatan pengkhianat-pengkhianat ni lah. Adakah mereka tak puas hati ke, adakah mereka dibayak ke oleh Siam ke, itu satu perkara yang kita kena tengok pula. Dan ataupun mungkin mereka tak puas hati lah dengan pentadbiran yang dibuat oleh Sultan Ahmad Tajuddin. Dan ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahawa memang ada kumpulan-kumpulan yang tidak bersetuju dengan apa yang dibuat oleh Sultan Ahmad Tajuddin, khasnya daripada segi pembahagian kawasan. Ini daripada konteks kumpulan-kumpulan menyokong bangsawan-bangsawan tertentu lah. Tapi daripada peringkat rakyat ni tak ada. Daripada segi teknologi, saya ada cerita semalam, Siam ni dia cepat adapt. Dia cepat mengadaptasi teknologi daripada barat, dan British banyak supply lah, banyak menjual senjata-senjata mereka lah kepada Siam. Dan Kedah tak mampu lah, sebab Kedah dah berperang apa semua, jadi duit tu memang tak ada lah. Dengan Sultan pula lari ke Pulau Pinang, kemudiannya dihantar ke Melaka. Jadi benda-benda macam tu menimbulkan satu masalah kepada Kedah untuk upgrade dia punya persenjataan. Okey, yang keempat ialah berkenaan dengan populasi ataupun jumlah ketenteraan. Okay. Dalam siri yang ketiga ataupun yang keempat semalam, saya tak ingat lah, saya ada sebut tentang daripada 1810 kalau kita tengok zaman pentadbiran Sultan Ahmad Tajuddin, setiap kali siri pertempuran yang berlaku di Kedah, Kedah akan hantar 2,000 pahlawan. Okey, 2,000 pahlawan ni pergi ke, setiap kalinya kebanyakannya akan pergi berperang dengan Siam untuk menentang Burma. Okey, kita ambil contoh kalau ada 5 kali seri peperangan ataupun pertempuran Kedah dengan negara sekitar dia, makna kata 10,000 tentera Kedah ni dah pi berperang. Jadi Kedah ni dah tak ada pahlawan. Walau macam mana pun masa zaman Tengku Kudin dah ada 2,000 lebih. 2,000 lebih. Lepas tu Tengku Mat Saad pun ada 2,000 lebih. Jadi kita anggarkan lebih kurang 18 hingga 20,000 tentera Kedah ni dah pi berkeluar berperang, rakyat Kedah ni. Okey, dalam catatan saya sebut juga semalam berkenaan dengan dalam buku Kongsi Gelap Melayu ataupun Nicholas Starling yang mengatakan bahawa jumlah penduduk Kedah yang berpindah ke Seberang Perai adalah seramai 100,000 lebih. Okey, daripada 100,000 ni, 20,000 saja tentera. Kita ambil contoh 20,000 saja tentera. Jadi yang lain tu 80,000 tu adalah saki-baki yang tinggal yang tak ada kemahiran berperang, bertempur, menggunakan senjata dan sebagainya lah. Dan kemahiran meriam apa semua. Kita tengok situasi Malaysia lah. Kita ada lebih kurang 32 rakyat Malaysia, 32 juta. Tetapi tentera kita ada berapa ratus ribu saja. Dan pernah lah kita tengok isu 2-3 tahun lepas, di mana satu polis nisbah 10 rakyat. Jadi penat tau. Pasukan keselamatan kita tu memang tak aman. Dan hal inilah yang menyebabkan kita kalah dengan Siam. Kalau kita tengok macam mana Siam ni dia membuat mobilisasi ketenteraan, dia main daripada Bangkok saja dah 7,000. Raja Ligok pula campur semua dah 3,000. 10,000 lawan 3,000. Contohlah macam cerita Tengku Kudin tu, 10,000 lawan 3,000 kalah dengan gajah dia, dengan senapang dia, dengan meriam dia, dengan kapal lagi, pau-pau besar yang mengepung, dengan British pula bagi bantuan. Jadi semua faktor-faktor ni lah yang menyebabkan Kedah kalah daripada segi peperangan dan pertempuran yang berlaku lah sepanjang 21 tahun tersebut. Dan bukan kata negeri-negeri Melayu tak membantu, tetapi mereka ini sering dihalang lah.
Bukan, tak ada dalam rekod, dalam benih paper John Anderson ada sebut tentang dalam apa ni, kerajaan-kerajaan Melayu seperti Rembau, Pahang, Terengganu, Siak, orang Sulu, Brunei, semua ada hantar. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku kepada pasukan tentera yang dihantar ni. Sebab sebagai contoh saya sebut dalam siri yang semalam saya sebut tentang buku iaitu Sejarah Negeri Serdang yang menyebut tentang mereka juga terlibat dengan siri perang Kedah Siam tersebut, dan ada orang Kedah yang telah larilah lepas perang, terutama mereka lari ke kawasan Sumatera lah, berkenaan dengan Kubuk Tengku Abdullah yang berada di Aceh apa semua dan sebagainya. Tapi benda-benda macam ni dia duduk dalam rangkap yang mungkin pendek lah, dalam 5 ataupun 10 baris. Dia tak ada satu buku kajian khas yang menerangkan tentang peperangan ataupun sumbangan masyarakat selain daripada Kedah ni ke masa perang Kedah Siam tu lah. Begitu juga dengan saya sebut pada tahun 1836 berkenaan dengan Raja Muda Jaafar, iaitu Raja Perak yang bersama-sama dengan 1,400 orang Perak untuk bertemu dengan Sultan Maktudin di Beruas untuk membantu Sultan Maktudin bersama-sama menentang pendudukan Siam di Kedah. Tapi tak ada juga rekod di Perak. Benda ni duduk dalam benih paper saja dan tak ada perkembangan. Jadi sebenarnya sejarah kita ni tak berkembang. Tak ada satu pengembangan yang meluas yang menyebabkan kita hanya tengok sejarah itu daripada sudut itu saja. Benda ni yang jadi masalah lah. So kalau nak cerita pasal Cina ni dia sangat detail. Dia ada rekod apa benda dia buat, dia bunuh orang ke, apa ke, dia akan tulis. Benda ni kita kalah dengan Cina. Bukan kata kita kalah daripada segi persaingan ekonomi ke apa, tak. Daripada segi sejarah pun kita kalah dengan mereka. Jadi benda ni kita kena tengok balik dan kita kena beramai-ramai lah kaji kan. Dan bukan saja, mungkinlah perang Kedah Siam ni hanya melibatkan Kedah, fokus ataupun topik utamanya adalah Kedah, tetapi ia melibatkan negeri-negeri serantau, negeri-negeri yang berhampiran dengan Kedah lah. Contohnya seperti Patani, Perak, kalau negeri dalam taklukan Siam hari ni lah, seperti Satun dan sebagainya lah. Okey, macam negeri Patani juga disebut tentang pada tahun 1831 ada 2 kali 3,000 pakatan, maknanya lebih kurang 1,000 ni 1,000 Kelantan, 1,000 Patani, 1,000 Terengganu telah bersama-sama dengan pasukan Kedah untuk menentang pendudukan Siam. Tapi tak ada juga penjelasan yang jelas ataupun secara dalam siapakah orang, berapa ramai, betul-betulnya berapa ribu askar daripada Kedah, daripada Terengganu, Kelantan dan Patani yang terlibat dalam siri penentangan Kedah Melayu melawan Siam di kawasan Songkla. Tak ada. Benda ni yang jadi masalah kat kita. Masalah yang kita tak dapat tengok sejauh mana penyatuan orang-orang Melayu di dalam sejarah itu berlaku. Implikasi dia yang lain ialah kita tengok daripada segi sudut sejarah sosial lah, daripada sudut sosial ekonomi. Okey, yang pertama ialah selepas kejatuhan Kedah itu pada tahun 1821 sehingga 1842, seperti mana yang saya sebut sebelum ni, tujuan utama Siam adalah untuk menguasai kawasan barat daya selatan Siam. Dan benda tu berjaya lah. Di mana kalau kita tengok di kawasan sebelah selat, mereka tak ada. Siam ni kalau hampa tengok betul-betul, kalau dia kalah dengan Kedah ataupun dia tidak berperang dengan Burma, dia akan kehilangan kawasan Selat Melaka sampai Andaman, iaitu kawasan barat lah. Siam tak akan ada satu kawasan belah barat. Jadi kepentingan Siam adalah untuk menguasai kawasan sebelah barat, iaitu Selat Melaka dan Andaman ni untuk tujuan perdagangan dan sebagainya lah. Kalau kita tengok dalam Bangkok Post, lebih kurang 2 tahun 3 tahun lepas, hampa boleh cari dalam Bangkok Post, hampa boleh cari the Songkla Port ke ataupun Talang Port ke. Memang ada port ni, pelabuhan ada mereka bina satu pelabuhan baru di sebelah kawasan Phuket dan sebagainya lah. Jadi kepentingan pelabuhan ni untuk perdagangan dan ekonomi inilah yang menyebabkan Siam bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kawasan sebelah Selat Melaka dan Andaman. Jadi yang paling dekat sekali ialah Kedah lah, sebab Perak duduk jauh. Dan dalam masa yang sama, daripada apa yang saya baca lah, Kedah saja yang ada pelabuhan dan merupakan negeri yang mempunyai pelabuhan terakhir. Kalau hampa nak tahu sejarah ni, selepas Melaka 1511 pelabuhan Melaka habis dah, hancur lebok apa semua. Tinggal Kedah saja yang masih mengekalkan pelabuhan dia sehingga tahun 1821. Satu-satunya negeri Melayu yang masih ada pelabuhan adalah negeri Kedah.
Perak, kalau hampa cerita pasal pelabuhan di sebelah Port West, Teluk Intan ke, macam Selangor, belah Kelang, apa semua tu pelabuhan-pelabuhan zaman orang putih. Zaman-zaman lepas perjanjian Pangkor. Yang ni kita betul-betul cerita tentang pelabuhan orang Melayu. Betul-betul Melayu yang menguasai maritim tu sendiri. Dan untuk menggambarkan betapa hebatnya Kedah dalam segi pelabuhan dan pentadbiran perdagangan ni, Kedah ada undang-undang Kedah, UUK kita panggil, kita orang Kedah panggil UUK ya, yang menceritakan tentang undang-undang pelabuhan, undang-undang Datuk Kota Start, undang-undang Shah Bandar. Yang semua ni menunjukkan bahawa pelabuhan di Kedah tu memang wujud dan menjadi satu kepentingan ekonomi kepada negeri Kedah secara tidak langsung. Dan tradisi pelabuhan ni, terutamanya di Kedah, dia ni berlaku sejak zaman Sriwijaya, malah dipercayai lebih awal. Kalau hampa tengok yang Sungai Batu ada kapal apa semua tu menunjukkan bahawa orang Kedah ni bangsa pelaut. Bangsa pelaut yang tahu apa itu lautan. Dan kalau kita baca rekod-rekod yang macam saya sebut semalam, penetangan Tengku Mat Saad tentang Wan Mat Ali. Wan Mat Ali ni seorang yang sangat bijak, sangat mahir tentang ilmu-ilmu laut. Itu pun sudah cukup menunjukkan bahawa orang Kedah ni dia tahu ilmu pelayaran. Tetapi malang dia selepas penjajahan Siam pada tahun 1821, pelabuhan Kedah tu terbakar dan disaingi pula oleh pelabuhan Pulau Pinang. Maka orang-orang Kedah hari ni buta kayu pasal laut. Tak tahu apa langsung pasal laut dah. Tak tahu nak buat kapal, tak tahu nak pergi belayak, tak tahu apa pun, tak tahu dah. Habis lebok semua, tak tahu apa, tak erti apa dah. Okey, daripada cerita perdagangan ni juga ataupun pelabuhan ni, kenapa British kenapa British beria-ia membantu Siam? Okey, seperti mana yang saya sebut sebelum ni, sebenarnya perancangan British adalah untuk menguasai jalan perdagangan yang wujud pada ketika itulah, iaitu di mana kapal-kapal dulu dia tak boleh cross direct daripada Sri Lanka, dia terus jalan ke lautan India tu. Lautan India masuk Andaman, dia terus pergi tak boleh. Dia kena masuk juga berhenti untuk berdagang lah, untuk bawa hasil ekspor mereka. Okey, tahun 1830 juga kalau kita tengok di Eropah berlaku revolusi industri yang begitu pesat. Saya ada cerita tentang penemuan mesin buat baju, cotton wool, tea wool, perang teh, perang kapas, di mana ada wujudnya spinning jenny, spinning mule, alat-alat ciptaan yang menyebabkan Britain sangat kaya dengan industri kapas. Dan ada rekod dalam beberapa rekod barat menyebut tentang orang putih ni masa dia mai tahun 1800 ni agak lawak juga lah kan. Nama John Locke. John Locke ni tahun awal lah, 16 lebih. Tapi John Locke ni dan seterusnya pedagang-pedagang British yang lain, mereka pernah bawa baju daripada barat tu, mereka mai jual kat kita orang Melayu ni. Dia jadi macam lawak. Siapa nak pakai baju orang putih kan. Tapi benda tu mereka bawa juga, mereka jual juga. Dan disebabkan tu, kesan dia ialah kalau hampa tengok selepas perjanjian Bangkok, selepas perjanjian Pangkor, kalau hampa tengok dalam banyak-banyak gambar tahun 1900 kan, banyak raja-raja Melayu dia pakai macam English style, gaya orang putih, gaya barat kan. Sebenarnya mereka ni lah yang duk mai jual barang-barang baju tu. Kemudiannya diubah sesuai dengan keadaan tempatan lah, nak bagi nampak cantik. Kalau hampa tengok macam Sultan Terengganu, Sultan Zainal Abidin, Sultan Abdul Hamid pun dia biasa pakai satu baju macam gaya ala-ala orang putih. Lepas tu Sultan Sumatera pun ada pakai. Ini industri yang kesan daripada industri kapal yang berlaku di Eropah yang impact dia datang ke sini lah. Jadi, dan dalam cerita balik pasal pelabuhan di Pulau Pinang tu, sebenarnya masa saya sebutlah dalam satu video, hampa boleh cari dalam YouTube saya, berkenaan dengan Kota Kuala Kedah, sejarah Kota Kuala Kedah ni saya kupas secara tak langsung lah, secara sebuah sikit lah saya cerita tentang pelabuhan Pulau Pinang. Okey, cerita tentang pelabuhan Pulau Pinang ni, sebenarnya British ni tahun 1776, Francis Light ni di bawah company Jordan and Sullivan telah mencadangkan kepada HTI lah, okay, company, syarikat di Timur Inggeris, untuk buka sebuah pelabuhan di Pulau Pinang. Sebelum tu dia cadang Phuket. Tapi British pada masa tu, tahun 17 tu dia tak nampak. Dia rasa benda tu tak penting. Sebab matlamat British pada ketika itu ialah India. Dia kata mereka kena kontrol India betul-betul. Sebab tu ada perang di India, perang yang sangat panjang, sampai tahun 1830 baru habis. Perang di India tu, perang Mahashastra lah, apa semua lah. Bila tahun masuk tahun 1800, mereka nampak keperluan untuk menguasai China.
Tahun 1800 lebih tu kan cerita yang Cina dibelah sikit lah apalah kan, menjadi sebiji temikai dipotong-potong lah ikut teori sejarah apa semua. Pada ketika itulah lepas Perancis Light mati, barulah ada depa nak buat pelabuhan tu lah. Pelabuhan tu memang dah ada zaman Perancis Light, cuma tak begitu maju. Okey. Lebih kurang tahun 1800 dah ada pelabuhan. Saya sampai sekarang saya mencari lagi lah sejarah pelabuhan Pulau Pinang lah. Untuk cari terus balik rekod mana siapa yang tulis. Tapi sampai sekarang ni yang kami banyak jumpa saya dengan Sapni ya. Okey, Sapni ni yang banyak tolong saya untuk edit apa semua video-video saya kat YouTube tu. Jadi kami duk carilah tentang pelabuhan di Pulau Pinang. Tak jumpa. Yang ada cuma kota Fort Cornwallis. Yang tu saja yang ada. Jadi di manakah lokasi sebenar pelabuhan Pulau Pinang? Okey, menurut buku British Malaya tulisan L.A. Mills mencatatkan selepas perang 1821 selepas perang Kedah Siam berlaku kenaikan ekspor di Pulau Pinang, di mana pedagang-pedagang yang sebelum-sebelum ini telah pergi ke Kedah, kemudiannya bertukar arah pergi ke Pulau Pinang lah, dan dianggarkan berlaku kenaikan saya tak ingat berapa, tapi lebih kurang 100,000 dia boleh naik sampai 200,000. Kemudiannya pernah dicatatkan di Pulau Pinang ada satu zaman tu lebih kurang lebih kurang $400,000 Sepanyol pada ketika itulah di Pulau Pinang. Maknanya British ni dia campur tangan di Kedah, dia kepung kota Kuala Kedah tu, sebab kalau kota Kuala Kedah, kalau Kedah tidak dikuasai oleh British, maknanya akan berlaku persaingan di antara Kedah dengan British di Pulau Pinang menerusi perdagangan ataupun pelabuhan tu tadilah. Jadi sebabkan Siam dah menyerang Kedah, dah menakluk Kedah. Jadi British ni dia kata nak tak nak kena mati buang pelabuhan Kuala Kedah. Masa pentadbiran Siam tu pelabuhan Kedah memang ada, tapi dah menurun lah, dah tak jadi pelabuhan metroport yang power, yang hebat lah di utara. Sebelum tu disaingi pula 1819 Singapura pula dibuka oleh Stafford Raffles. Bila tahun 1824 bila pelabuhan Singapura dibuka secara rasmi, Pulau Pinang dengan Kedah bungkus terus. Pulau Pinang ada jugalah masuk, tapi dia dah menurun dan semua orang pergi ke Singapura. So inilah impak-impak ataupun kesan-kesan yang berlaku terhadap perang Kedah Siam, bukan saja sebab perebutan kuasa antara anak-anak raja, tetapi yang melibatkan tentang sektor ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Tapi ada teori-teori lah yang bila saya cerita jadi mungkinlah ada orang bangkang apa semua kan, orang-orang yang berkaji daripada sudut sejarah ekonomi kan. Tu saya tak peduli lah, lantak lah. Tapi yang saya nak cerita ialah impak daripada apa yang berlaku dalam perang Kedah Siam ini telah merugikan Kedah secara keseluruhannya, secara total. Kedah hilang pelabuhan, Kedah telah hilang kemahiran pelayaran dan sebagainya lah. Okey, seterusnya kesan daripada tu juga. Okey, pada tahun 1842 diserahkan semula kepada Sultan Ahmad Tajuddin, dan Siam memutuskan untuk memecahkan Kedah kepada 4 bahagian lah, iaitu Perlis, Setui, Kumbang Pasu dan Kedah. Okey, ada 4 wilayah. Kemudiannya menurut rekod-rekod tempatan apa semua, kematian Tengku Kudin dan anak dia tu Tengku Muhammad tak salah saya, akhirnya Kumbang Pasu telah masuk balik ke dalam negeri Kedah. Tetapi Perlis dan Setui, Perlis terutamanya lah telah berpisah apabila Syed Harun Jamaluddin diangkat sebagai sultan, sebagai Raja Perlis dengan perkenan daripada Siam. Manakala Setui pula sebenarnya dia duduk dalam Kedah pada ketika itulah. Setui masih lagi berada di dalam Kedah, tapi pada zaman Sultan Abdul Hamid, apabila seorang kerani dilantik, kerani lah dia ni, Kudin Kumeh tu, yang saya sebut tentang 3 orang perbezaan Kudin yang ada dalam Kedah. Kudin Kumeh yang dilantik ni telah membuat keputusan untuk keluar daripada Kedah lah, dan nak menghantar bunga emas dan perak sendiri kepada Raja Ligor. Dan akhirnya pada perjanjian Bangkok 1909 tu, Siam, Setui membuat keputusan untuk menyertai Siam dan kekal di dalam Siam sampai hari ini. Tu ada satu kisah jugalah yang kita kena tengok. Apakah keputusan-keputusan yang dibuat yang menyebabkan Setui memilih untuk mengambil keputusan keluar daripada Kedah. Saya tak tahu apa yang jadilah. Kalau saya tahu pun saya tak nak cerita, sebab benda ni seriously memang sensitif, dan takkan berlaku saja. Dia mesti ada implikasi dan sebab punca. Kita yang rakyat ni mungkin kita akan marah apa lah orang Setui keluar apa semua lah.
Tapi dia mesti ada cerita orang atas sama orang atas. Macam politik lah kita tengok. Kalau kita tengok politik sekarang, orang atas sama orang atas ni, politik mereka ni duduk bergaduh, kita rakyat ni yang teruk. Ini kalau kita tak belajar juga daripada sejarah-sejarah yang berlaku, sia-sia lah. Okey, kemudiannya penutup dia, kesimpulan lagi daripada Perang Kedah Siam ini juga ialah selain daripada hilang kawasan tu tadi ni, Kedah juga kehilangan kawasan kurau lah, yang kita sebut sebagai sempadan dekat Sungai Perak tu sungai yang Parit Buntang, Kuala Kurau, apa tu semua dulu adalah kawasan milik Perak lah, dimasukkan ke dalam Perak. Dan sebenarnya kalau hampa tengok dekat Sungai Perak tu, sungai yang bawah tu lah, saya tak tahu saya sebut nama lah, Sungai Perak, dekat sungai yang sepadan Perai tu, yang bawah tu, sebenarnya lembangan sungai tu yang menjadi kepentingan kepada British. Sebab ayak sungai tu untuk pengairan padi. Sebab Pulau Pinang, sebelum ada Jambatan Pulau Pinang, apa kena tengok betul-betul, sebelum ada Jambatan Pulau Pinang yang dibuat pada tahun 1989 macam tu. Dulu orang daripada kita ni, macam kita pergi Langkawi lah. Kita kena naik boat transportation, kena naik kapal apa semua. Jadi bekalan makanan tu semua kita kena import pergi sana. Kan? Jadi kalau lah Pulau Pinang, kalau perang Perai tu tak berlaku, jadi orang Pulau Pinang mati lepak, mati kelaparan. Dan British ni dia dah nampak dah nampak kepentingan seberang Perai ni. Jadi dia akhirnya dia masuk campur dan dia ambil kawasan bawah tu, seberang Perai Selatan yang belah bawah sekali. Boleh tengok lah, hampa boleh tanya dekat dua orang yang banyak mengkaji tentang seberang Perai ni, iaitu Tuan Haji apa nama Facebook dia, Delanfa, DLANFA. Ni orang seberang Perai lah. Dan juga Pak Lang lah, Mahathir Mat Ladim yang turut Sungai Krian. Betul-betul Sungai Krian. Okey, dan Mahathir Mat Ladim lah, Pak Lang lah. Hampa boleh cari Facebook, hampa boleh follow dia lah. Mereka ni dulunya 5-6 tahun dulu saya pernah baca balik dah dalam blog apa macam Delanfa ni, dia kaji pasal pemberian kawasan-kawasan seberang Perai. Asalnya seberang Perai Tengah, lepas tu barulah ada seberang Perai Selatan, seberang Perai Utara melalui beberapa perjanjian-perjanjian seterusnya selepas Sultan Mat Tajuddin dan sebagainya lah. Secara detail ataupun secara terperinci boleh tanya kat mereka. Mungkin mereka dah tak banyak menulis, mereka dah bawa diri apa semua tu. Tak apalah, hampa tanya mereka, ambil lah pengetahuan daripada orang lama ni, dia simpan. Bukan dia tak mau menulis, dia malas kot nak menulis kan, malas nak cerita, bukan orang nak ambil tahu sangat kan. Tapi saya ni masih lagi bertahan lah, nak cerita lagu ni, nak seronok, excited, nak kongsi dengan apa kajian-kajian saya. Dan sampai satu tahap mungkinlah saya pun cemuih, saya pun dah tak mau tulis apa, tulis je lah dalam buku jurnal, lepas tu yang lain tu biarlah, terserahlah pada hampa. Tapi saya memikirkan, ni situasi saya sekarang, saya fikir kita kena popularkan kawasan sejarah kita ni, baru kita boleh angkat balik kan. Kita kena popularkan daripada dalam. Dan tuan-tuan yang menonton video saya rakaman, bukanlah rakaman live saya ni, mungkinlah ada satu jalan, ada satu kaedah macam mana kita nak ramai-ramai ni nak penaik balik jalan negeri kita kan. Negeri lain tak apa, baik kat orang lain, negeri orang lain baik mereka buat sendiri. Tapi kita ni orang utara ni, kita macam mana kita kena cari satu kaedah, kita nak penaik balik sejarah kita ni. Tu yang kita kena buat lah. Saya seorang tak mampu, saya boleh kaji cara macam ni. Yang saya sebut nama dalam siri yang sebelum-sebelum ni, nama-nama yang saya sebut ni adalah orang yang banyak mengkaji sejarah, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang duduk universiti apa semua lah. Mereka semua ni orang-orang biasa, orang yang ada minat tetapi tak tahu macam mana nak bawa sejarah tu pergi lebih jauh. Okey, daripada struktur masyarakat okey, selepas Perang Kedah Siam berlaku, selepas orang Kedah ni yang piau-piau ni, orang Kedah yang piau ni lari keluar. Jadi kawasan Kota Stak apa semua tu dah hilang. Orang tempatan lah yang darah Kedah yang betul-betul original dah digantikan oleh orang Aceh, orang Minang, Jawa dan sebagainya lah. Jadi berlaku migrasi daripada luar pula duduk di situ. Jadi orang Kedah yang ada di kawasan Kota Stak apa semua tu, kawasan Kedah Utara lah Kedah Utara lah senang cerita, dah tak ada dah orang Kedah yang original betul. Contoh macam Pak Lang tu, orang Tengku Mat Saad dulu, orang kata lah dia orang Kedah apa semua, tapi dia dah lari ke seberang Perai. Habislah. Bukan tak ada tetapi sebab serangan tu menyebabkan mereka lari lah. Macam saya cerita semalam tentang 2,000 orang Setui pada tahun 1826 telah lari ke kawasan seberang Perai dan membuka beberapa kampung Setui. Ni semua implikasi yang berlaku kepada Perang Kedah Siam daripada segi masyarakat lah.
Selepas pembisahan 4 negeri tu, akhirnya Sultan Ahmad Tajuddin pun meninggal dunia dan digantikan oleh anak dia Tengku Na'i lah. Sebenarnya Tengku Na'i ni kalau ikut daripada cerita British digambarkan sebagai seorang yang berperwatakan baik, lembut dan menurut arahan lah. Dia ikut cakap apa dia dan dia tak nak ada masalah lah dengan British dan Siam. Jadi apa-apa tindakan yang dibuat oleh Tengku Na'i ni adalah berasaskan daripada pengaruh-pengaruh luar yang menekan dia lah. Saya tak salahkan Tengku Na'i walaupun ada mungkin daripada sejarah tu adalah dia Tengku Na'i ni dia tak panjang. Sultan Zainal Rashid ni merintah tak panjang. Mungkin ada tindakan-tindakan tu yang menyebabkan setengah orang marah lah. Tapi saya duduk di tengah, to be fair, untuk berlaku adil. Pada saya tindakan-tindakan yang dibuat tu sebabkan tekanan-tekanan yang baginda terpaksa terima lah daripada British dan Siam kan. Sebab dia nak selamatkan satu negeri kan. Terpaksa lah korbankan beberapa kawasan contohnya macam Semampai dan sebagainya lah. Kemudiannya sambung pasal cerita pembagian dan selepas itu ialah selepas Sultan Ahmad Tajuddin meninggal dunia, habislah. Dah bagi pada Tengku Na'i apa semua habis. Dan selepas itulah kita tak tahu apa yang berlaku dalam sejarah Kedah lah. Tak banyak yang menulis tentang pemerintahan Sultan yang seterusnya lah. Sampailah cerita perjanjian Bangkok 1909 barulah ada minat pula untuk orang mengkaji apakah yang berlaku kepada negeri Kedah pada tahun 1900 sampai 1909. Khasnya di bawah pentadbiran Sultan Hamid, Sultan Abdul Hamid. Okey, Kelantan tak bantu sangat ke Kedah tentu. Okey, Kelantan kita kena tengok sejarah Kelantan. Kelantan tahun 1830, depa masa tu tengah berlaku perebutan kuasa di antara di antara Long Senik Mulut Merah, Tuan Bonggol dan sebagainya lah. Jadi kemudiannya next Sultan Muhammad yang pertama 1838 tu zaman Tengku Mat Saad, Long Muhammad yang Sultan Muhammad kedua iaitu Long Senik Mulut Merah menjadi sultan lah. Maknanya sebelum tu berlaku perebutan kuasa di Kelantan lah. 1831 Long Muhammad ataupun Sultan Muhammad pertama tu memang dia ada bantu Kedah. Tapi macam saya cerita dalam siri sebelum ni, Pakatan Pantai Timur ni dia berperang di Songkla. Lebih kurang radius dia lebih kurang 20 km daripada pasukan Tengku Kudin yang turut sama berperang di Songkla lah. Tapi saya tak tahulah sama ada saya tak tahu apa yang berlaku. Tak ada catatan yang menyebut tentang ada pertemuan ke di antara depa ke apa semua tu, Allah alam bisawab, tak ada. Saya tak tahu. Tapi nak menceritakan tentang Kelantan 1831 tu memang ada, tapi bantuan yang diberi itu adalah bantuan secara tidak langsung. Maknanya bila mereka dengar kata orang Kedah dah main sampai Songkla, mereka pun main daripada belakang. Mereka duduk tibai jugalah orang geng-geng Siam ni. Itu saja. Okey, orang Putih lama dah nak ambil kawasan kota. Inilah hampa bacalah ni ni Pak Lang ni. Mahathir Mat Ladim hampa boleh add friend, hampa boleh tanyalah kat dia kan. Boleh lah bila-bila hampa free mail lah, pilah cari dia, lawat dia, sembang dia, tengok apa semua kan. Kita cerita sejarah, kita tak ada lebih daripada itu. Yang lain tu terserah pada tuan-tuan dan puan untuk tengok balik, untuk menilai sejauh mana sejarah Kedah ini berlaku. Saya tak cerita tentang, tak maulah cerita tentang nasab-nasab ataupun perebutan kuasa apa semualah. Ataupun tentang kerabat-kerabat yang nak menuntut ke apa tu, macam geng Nai apa semua tu, saya tak mau ambil tahu, tak pedulilah. Dan begitu jugalah apa yang kami pegang macam Pak Lang dan beberapa kawan-kawan saya yang mengkaji tentang sejarah Kedah. Yang kita cerita ialah kepentingan sejarah ini kepada masyarakat, kesan daripada masyarakat dan apa yang patut kita buat. Itu saja. Untuk minit-minit terakhir ni, sebagai penutup, saya untuk siri yang terakhir ni, saya mengucapkan terima kasih lah kepada kawan-kawan semua yang terus memberikan sokongan kepada saya dan membantu saya lah. Saya ada ramai kawan-kawan yang menolong saya di belakang tabir, yang telah mengkaji dengan cara mereka sendiri lah. Dan saya sendiri melihat ada perkembangan-perkembangan yang berlaku di Kedah daripada segi sejarah, iaitu hanya orang muda lah yang sudah kembali mencari sejarah dan jati diri mereka. Tapi kita yang utama sekali, kita kena berpakat lah. Kita kena pakat dah. Kena pakat buat aja, tak boleh hang nak solo one man show. Hang tak boleh dah bergerak seorang-seorang. Kita kena bergerak, aktif, kita kena angkat balik. Okey, antara benda-benda yang saya nak buat sekarang ialah saya ni ahli Persatuan Sejarah Negeri Kedah seumur hidup. Jadi antara yang kami duk buat sekarang ialah saya nak membantu
mengumpulkan sejumlah penulisan dan artikel berkenaan sejarah negara Kedah daripada semua zaman. Tak kisah hampa nak tulis zaman apa hampa buat bertulis. So kita terbitkan balik jurnal-jurnal Kedah yang pernah satu ketika dulu telah menghiasi sejarah negara Kedah Dan untuk pengetahuan hampa, Persatuan Sejarah Negeri Kedah ni adalah satu-satunya persatuan sejarah yang masih lagi kekal relevan sampai sekarang dan masih lagi mempunyai jurnal yang sangat gah. Negeri lain tak ada. Untung hampa kena bersyukur. Persatuan Sejarah Negeri Kedah ni dia ada jurnal, dia ada bulletin, dia ada makalah dan majalah yang masih relevan dan dibaca sampai sekarang. Negeri lain tak ada. Ada persatuan sejarah tapi dah. Hampa faham sendiri lah kan. Hampa tengok Facebook pun macam hidup segar mati tak mau. Jadi kita yang orang Kedah ni semua kita pakat-pakat buat, tolong lah. Kalau kita tak tolong diri kita, bangsa kita, orang negeri kita sendiri, siapa nak buat? Masing-masing ada kelebihan, kekurangan, masing-masing ada kemahiran. Jadi gunakanlah kemahiran dan skill tu untuk kita tolong negeri kita. Tak kisahlah duduk kat luar. Saya pun duduk di Pahang sekarang ni. Tapi hati dan jiwa saya berada di Kedah. Jadi apa yang saya buat ni adalah untuk negeri saya. Saya nak tolong negeri saya. Tak kisahlah implikasi dan kesan dia. Tapi kita buat ni bukan untuk diri kita, untuk nak dapat title ke apa tak, tapi saya memikirkan kepada generasi masa depan. Kita yang bertanggungjawab untuk mewarnai, untuk mencorakkan, untuk menetapkan satu jalan kepada generasi masa depan, khasnya anak-anak kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah mengikuti 5 siri Pang Kedah Siam. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa. Dan saya sekali lagi menyeru kepada kawan-kawan semua, sertailah, masuklah ke Persatuan Sejarah Negeri Kedah, daftarlah sebagai ahli dan bantulah Persatuan Sejarah Kedah dengan menulis dan sebagainya lah. Kita kena tanya apa dari kita buat untuk negara dan bangsa kita. Untuk pengetahuan semua yang menonton video ni, Kota Kedah adalah satu-satunya kota yang masih ada lagi di Malaysia. Kita boleh tengok struktur, kita boleh tengok lagi, kita boleh rasa, kita boleh pegang lagi meriam-meriam ataupun tembok-tembok kota yang ada, walaupun ada perubahan-perubahan sedikit. Berbanding dengan kota Johor Lama, kota Linggi, kota Lukut, kota Fort Supai di Linggi tu, kota Johor semua dia ada di Malaysia, kota Pahang, Pekan tu semua dah tak ada lah. Kedah ni saja yang masih ada lagi kota di situ. Ini penting ni kita angkat tempat kita ni dan berasa boleh tengok. Ni saya ada buat satu kajian lah. InsyaAllah lah saya akan berkongsi kajian saya pada masa-masa depan lah dengan apa saya akan buat lah. Sekali lagi saya menyeru lah kepada kawan-kawan, pakat-pakat tolong lah. Kalau kita tak tolong, saya seorang tak boleh nak buat apa. Kalau sembang saja pun tak guna. Kita kena buat bagi jadi. Okay. Saya dah buat setakat saya mampu. Saya dah bawa sejarah kita, saya dah bentang tentang sejarah Pang Kedah Siam di Myanmar. Tunjuk gambar. Kot lah ada orang tak percaya. Allah. Saya orang kata saya sembang. Orang Kedah ni dia pantang lagi. Ni dah. Dia tengok tak? Tak kira kata nak tayang pula. Tapi benda macam ni kena tayang. Tak orang tak percaya. Ini CG yang saya dapat ketika saya membentangkan kajian saya di Myanmar lah. Berkenaan dengan cerita Pang Kedah Siam tapi menurut perspektif Burma. Dan saya pernah bentang kajian saya di Indonesia tahun lepas. Di bawah tajuk Kuala Kedah. Jadi benda ni memakan masa yang panjang. Saya cuma boleh buat kajian, saya nampak apa yang patut dibuat, tapi saya tak ada skill, kemahiran. Contohnya macam nak buat 3D, contohnya macam nak bertukang, contohnya saya nak tukang ni bukan apa, saya nak buat satu monumen, letak nama-nama pahlawan-pahlawan Kedah duduk situ. Macam kat Siam dia pun boleh buat tau, dia pun letak nama-nama macam kita pergi dekat Tugu Negara lah, memperingati mereka yang telah pergi, nama-nama senandera yang mati tu apa semua lah. Jadi benda tu yang saya nak buat sekarang. Tapi saya tak ada skill lah. Tak ada skill lah nak tukang, nak tengok macam mana orang jurutera mungkin dia nampak okey kita kena buat lain sikit macam ni apa semua. Jadi kita kena gabung semua orang yang ada skill lah ni, melihat yang hendak pergi ke satu jalan saja. Kita kena pakat-pakat duduk berbincang dan apa benda kita nak buat. InsyaAllah kerajaan negeri akan support. Saya dah call, saya dah telefon pihak SUK apa semua. Pihak SUK sudi membantu. Tapi kita kena ada petas kerja yang betul-betul solid. Ni saya nak kongsi sikit lah apa yang saya tengah rancang. Okey. Jadi boleh follow saya dekat page saya MHR. Saya jarang update. Saya banyak share dekat situ, saya main live lah.
Jadi terima kasih kepada semua kawan-kawan kerana sudi menonton. InsyaAllah kita buat yang terbaik untuk negara kita. Tak ada siapa lagi nak buat untuk negara kita. Kita jangan harap orang, kita jangan harap kerajaan, kita jangan harap orang politik apa semua. Kita rakyat, kita kena buat. Tok nenek kita dulu buat dengan suka rela depa sanggup mati untuk negara kita. Kita ni nak buat benda tunggu je, bukan nak suruh pergi mati. Tak. Sepatutnya kita kena buat lebih daripada tu. Sebagai menghargai jasa-jasa depa semua lah. Okey, untuk itu saya mohon kepada kawan-kawan yang menonton video ni, sedekahlah Al-Fatihah untuk mereka semua sebagai hadiah kita lah untuk mereka. Okey, Al-Fatihah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.